Hari ini kita pada muka surat yang ke-10, kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Kelebihan penuntut ilmu yang memberi manfaat. Nah, sebelum ni kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Hari ini kelebihan penuntut ilmu yang memberi manfaat, dan insya-Allah kita akan mula berkuliah pada pukul 7.05. Jadi sementara menunggu jam 7.05, jadi kita mohon untuk sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan live ni untuk like dan share. Kita cuba mendapatkan viewer yang lebih daripada semalam. Hari semalam kita punya viewer yang agak sedikit berbanding dengan hari sebelumnya, tapi tak apalah. Sifat ilmu berkitab tu dia begitu. Daya tarikan ilmu berkitab ni, dia akan menarik golongan mereka yang nak belajar secara berkitab. Sebab tu ilmu agama ni dia ada dua versi ketika penyampaian. Biasanya di masjid, di surau. Kalau di surau masjid ni, versi yang pertama menyampaikan Islam secara motivasi, satu lagi menyampaikan Islam secara berkitab. Dia adalah dua kaedah kuliah yang berbeza. Kalau motivasi ni biasanya tajuknya adalah tajuk yang bebas, kemudian dia tidak mengikuti silibus yang tertentu. Dia terpulang kepada ustaz tu nak bawa apa. Tapi beza dengan ilmu berkitab. Ilmu berkitab ni dia mengikut pecahan-pecahan yang telah ditentukan oleh kitab. Dan pada ilmu-ilmu yang fardu ain ni memang sifat dia ilmu berkitab, sebab dia adalah ilmu yang tersusun daripada satu kepada satu. Jadi daya tarikan pengajian berkitab dia berbeza dengan daya tarikan kuliah motivasi agama. Kuliah motivasi agama ni kita boleh memilih tajuk yang sentiasa menarik, evergreen pula. Tajuk yang sentiasa menarik minat orang lain. Tapi ilmu fardu ain ni tak boleh nak tarik minat orang dengan memilih tajuk-tajuk tertentu. Dia adalah tajuk yang telah pun wajib dipelajari oleh semua orang. Sama ada tajuk tu diminati ataupun tidak, maka tajuk tu perlu dilalui. Jadi bagi mereka yang memahami tentang kepentingan mengaji ilmu kitab ni, mereka akan stick, mereka akan kekal. Tapi mereka yang mencari kuliah-kuliah yang berbentuk santai, yang berbentuk yang berbentuk tidak terikat secara harian, kena habis kitab satu muka surat, maka mereka jarang untuk tertarik dengan pengajian kitab. Ala kulli hal, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita untuk menimba ilmu. Moga-moga Allah Taala memberikan kita peluang untuk menyelesaikan pengajian kitab ni, bermula daripada muka surat pertama hari tu. Kita baru pada muka surat yang ke-10, kelebihan ilmu yang bermanfaat. Kita belum mula kuliah lagi. Bagi sahabat-sahabat yang ada kitab depan mata, kemudian masih mencari muka surat, anda dah catat bukan komen, kat atas tu description, penerangan dekat atas tu, pengajian kita Ayatul Salikin hari ni tarikhnya Jumaat 24 April 2020, alhamdulillah pada 1 Ramadan 1141 Hijriah. Muka surat 10, fasal yang kedua, kelebihan penuntut ilmu yang bermanfaat. Kitab ni kitab hitam ni. Bagi siapa yang baru mengikuti pengajian pada hari ni, ini kitabnya. Ada beberapa versi kitab yang lain, ada warna kelabu, ada warna hijau, kemudian ada yang kulit tebal dan sebagainya lah. Ada macam-macam versi dah sekarang ni. Tapi apa-apa versi pun yang sahabat-sahabat gunakan, tajuk dia sama. Cari pada tajuk yang sama walaupun mungkin muka surat berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emir Ruslan, itu akak saya tu, Emir Ruslan, seorang akak yang sangat pengasih dan sangat penyayang. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati beliau. Akak saya ni dia boleh mengurut. Kalau orang perempuan yang ada yang nak diurut, apa-apa masalah dengan urat dan sebagainya, boleh berhubung dengan Emir Ruslan. Muhammad Nizam Syarid, tafadhal. Alhamdulillah bersama-sama pagi ni untuk pengajian kitab. Muhammad Akmal, Bidadari Impian, itu orang rumah sedang
bersama-sama dengan live kita. Assalamualaikum. Alhamdulillah diberi izinnya, moga dipermudahkan segala urusan dan kru. Tak ada kru. Anda tak ada kru, ini keseorangan. Setting semua sekali ni. My name Zaki. Okay, alhamdulillah hari keempat, hari kelima masih lagi bersama kita. Moga-moga diberikan kemudahan oleh Allah untuk meneruskan pengajian sampai habis kitab. I Zulkifli Abdul Rahman, alhamdulillah. Boleh share ke grup surau sahabat-sahabat di surau Surau Cermin Lake Vista, Lake Vista ke apa, Surau Cermin Puchong lah, untuk sama-sama boleh mengaji kitab ni. Rasanya kitab ni kita tak buka lagi di sana. Bolehlah gunakan kitab ni sebagai pengajian seterusnya sepanjang Ramadan. Pemandangan yang menenangkan, alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih dari impian Muhammad Fairuz Syahuddin, Zulkifli Adnan, Zul kita, Godong di UTM, juga bersama kita pada pagi ni. Khatijah Muhammad Taib semalam ada, alhamdulillah hari ni ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zulkifli Adnan, waalaikumsalam warahmatullahi. Hafizul yang masih lagi terkandas di Johor sempena PKP ni, moga Allah Ta'ala mempermudahkan urusannya. Al-Banna is watching, Faiz Nasruddin is watching. Selamat menunaikan ibadah puasa daripada karya surau Ar-Rahman. Tu nama surau tu, surau Ar tadi, surau Ar-Rahman Lake Vista Puchong. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, selamat juga menunaikan ibadah puasa Pok Suha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ni kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan tajuk seterusnya. Amirul Amin, seorang peniaga, seorang ejen etika yang cemerlang di bawah kendalian Abang Kamal Zaman Usuk di Jengka. Husna Jamil, anak Tok Guru Anas sendiri, anak kepada Ustaz Amfiri. Alhamdulillah bersama-sama kita pada pagi ini. Ramadan Karim Pak Usuk Aha. Nur Salmi Abdul Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menunggu pukul 7.05 untuk memulakan pengajian kita pada pagi ini. Sementara tu sahabat-sahabat boleh teruskan like, boleh teruskan share untuk memastikan kita mencapai viewer yang banyak, supaya ilmu yang bermanfaat ni benar-benar bermanfaat pada 1 Ramadan dan seterusnya, insya-Allah sampai 30 Ramadan dan seterusnya, insya-Allah. Kalaulah PKP ini berakhir dalam 12 Mei, sebab semalam Perdana Menteri telah pun menyatakan PKP akan dilanjutkan sehingga 12 Mei, insya-Allah pada setiap hari sampai 12 Mei, maka pengajian ini akan berlaku setiap pagi. Tapi selepas daripada 12 Mei, kalaulah PKP telah pun dihentikan, jadi kita perlu menyusun semula reschedule kita punya kuliah. Anda tak ada masalah, boleh untuk meneruskan kuliah pada setiap pagi, tetapi bimbang-bimbang sahabat-sahabat yang nak mengikuti secara live akan ada masalah. Jadi kita akan buat perbincangan 2-3 hari yang datang ni, bagaimana kaedah untuk kita selesaikan kitab ni sehingga habis satu kitab, insya-Allah. Nur Salmi Abdul Rahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hafiz Zainul Abidin, Assalamualaikum Hafiz. Itu salah seorang penggerak Sri Hafiz Al-Banna. Didoakan semoga Hafiz dipermudahkan urusan oleh Allah. Wan Yup, saya ada, alhamdulillah. Wan Yup semalam ada, kemarin ada, hari-hari ada Wan Yup. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan dunia akhirat. Jadi moga-moga ada faedahnya, ada keberkatannya, ada kebaikannya pengajian kitab kita hari ni. Jadi Wan Yup dipersilakan bersama-sama seterusnya, boleh share, boleh like. Rafi bin Nur Azami, tafadhal mashkura. Cikgu Jun, Assalamualaikum Ustaz, hadir kuliah live Ustaz pagi ni. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu Jun. Muhammad Asri Ismail, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi ada satu lagi handset kat sini untuk berinteraksi dengan sahabat-sahabat. Jadi mana-mana sahabat-sahabat yang ada persoalan, kok kalau ada soalan yang anda boleh jawab, insya-Allah anda jawab. Yang anda tak boleh jawab, anda simpan untuk jawab pada pagi esok. Siti Zulaikha Abdul Rahman is watching. Abu Anas Umar Khayyam is watching. Abu Anas Hanafiyah ni adalah mudir di Sri Hafiz Al-Banna. Jadi apa-apa urusan berkenaan dengan Sri Hafiz Al-Banna boleh terus bertanya dengan Ustaz Abu Anas Hanafiyah.
Muhammad Asri tadi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sahabat rahmati Allah, kita akan meneruskan kuliah pada 7-5 minit, ada lagi baki 4 minit sebelum kita mulakan kuliah. Nora Nur, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dijemput untuk mengikuti kuliah live pada pagi ini, dan kuliah live ni akan berlaku pada setiap pagi. Kalau sahabat tengok dekat atas tu, kuliah live FB tu bersama nama anak tu, nama yang agak sukar untuk disebut. Ustaz Airi Roshairi bin Roslan tu namanya, Airi Roshairi bin Roslan. Setakat ni yang ini bertugas sebagai pengerusi kepada Sri Tafiz Al-Banna, yang dalam masa yang sama Sri Tafiz Al-Banna sedang mengerak langkah untuk membina sekolah menengah. Jadi sekolah menengah tu dinamakan sebagai Pondok Al-Banna. Yang sahabat tengok view kat belakang ni, ini adalah tapak pembangunan, view pembangunan Pondok Moden Al-Banna. Ini yang insya-Allah akan mula dilaksanakan sejurus selepas selesai PKP, dan sekolah tu akan dimulakan pada tahun depan. Kenapa tahun depan? Sebab kita punya sekolah rendah Sri Tafiz Al-Banna bermula pada tahun 2015, 16, 17, 18, 19, tahun ni 2020 dah ada pelajar darjah 6. Jadi tahun depan mereka akan datang kemari untuk melanjutkan pengajian sehingga tingkatan 5 insya-Allah. Doakan moga-moga Allah Taala permudahkan. Mas Kana Abu Bakar, alhamdulillah, moga-moga mendapat kebaikan, mendapat manfaat daripada kuliah pagi ini. Nur Sabrina, ini kawan akak Ana ni, Nur Sabrina Talib. Assalamualaikum Puan Sabrina. Azaidi Ishaq is watching. Mas Kana, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Azman Zainuddin, salam Ustaz. Salam satu Ramadan. Sekarang ni orang bagi salam satu Ramadan. Jadi tak ada masalah untuk memberi salam tersebut, tapi sempurnakanlah perkataan salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuma dalam bentuk catatan, tulisan tak apa salam, sebab niatnya adalah mendoakan keselamatan. Ustaz Abu Anas, salam Ramadan mubarak kepada semua rakan sekelas. Kita kira dalam kelas lah ni. Jir MJ Jerantuk clear, alhamdulillah. Nak pakai wifi, ada sahabat bagi line wifi, jadi nak pakailah untuk pengajian kuliah kita. Hari ini first Ramadan jatuh hari Jumaat dan bulan penuh keberkatan. Semalam gaji dah masuk. Ribu-ribu dalam akaun, dalam kereta, rumah dan peribadi tak perlu bayar untuk tempoh 6 bulan. Rezeki berlebih-lebih itu berkongsi sedekah untuk jihad fisabilillah. InsyaAllah Khatijah Muhammad Taib, terima kasih kerana memberi komen yang membina. Moga-moga masing-masing boleh berkongsi rezeki dengan Sri Tafiz Al-Banna. Johar Hamid, Tuan Johar Hamid, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ni susah nak sebut nama ni. Higai Stone. Semoga Allah permudahkan urusan. Alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan. Safiq Kuti, nama-nama dalam Facebook ni pelik-pelik belaka. Safiq Kuti. Kita menunggu jam 7.05 minit untuk memulakan kuliah. Jadi anda berinteraksi dulu sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Safiq Kuti, Ustaz ada pernah mengajar kitab ni dekat jengka 21 ke? Ya. Kitab ni kalau di kuliah muslimat jengka 21 dah tamat dah. Kitab ni kalau di kuliah muslimin, oleh kerana jadual sebulan sekali, lambat lagi dah nak tamat. Pernahlah anak Imam Yuk ni Ustaz. La ilaha illallah. Anak Imam Yuk punya patutlah. Kalau nak derma kena bagi resip ke Ustaz? Kalau nak derma kena bagi resip ke Ustaz? Boleh berhubung terus dengan Haigi Stone. Nak untuk urusan sumbangan, boleh berurusan terus dengan Abu Anas Hanafiyah, ataupun boleh komen je dalam komen, dan insya-Allah kru Sri Tafiz Al-Banna akan memberi info tentang apa yang perlu dilakukan kalau nak menyumbang kepada Al-Banna. Taman Mawar clear Ustaz. Wallahu alam Taman Mawar ni kat mana, tapi alhamdulillah boleh share terus, like terus untuk kita mencapai viewer yang ramai. Baik, insya-Allah sekarang ni kita dah pun 7.05 minit dan kita akan mulakan kuliah kita. Jadi sahabat-sahabat boleh terus like dan share, dan boleh terus
bersama-sama dengan kuliah. Nah, kalau ada soalan, kalau anda perasan, anda akan jawab. Kalau anda tak perasan, insya-Allah selepas daripada kuliah kita akan sama-sama jawab. Kita akan cuba menjawab sebaik mungkin lah. Dan digalakkan juga untuk bertanya kepada ustaz-ustaz yang lebih yang ilmunya lebih banyak, yang alim ulama yang lebih banyak ilmunya. Baik. Haji Stone, itu PM ana untuk nak infak. Alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan. InsyaAllah kru Albana akan PM Haji Stone selepas daripada ni. Baik. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi darain amin. Kelebihan penuntut ilmu yang bermanfaat. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu adalah seperti berikut. Semalam kita berada pada tajuk kelebihan ilmu yang bermanfaat. Jadi semalam membincangkan tentang ilmu. Kalau kita tengok semalam tajuk semalam lebih menjurus kepada sesiapa yang memiliki ilmu tersebut, maka ada kemuliaan daripada di sisi Allah. Ayat yang pertama kita baca semalam, orang yang ada ilmu ni, pemilik kepada ilmu ni, yang telah mengetahui ilmu ni, mereka ni berada pada darjat yang lebih tinggi daripada orang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya ilmu yang bermanfaat ni, mereka satu-satunya jalan untuk mencapai kepada ketinggian ketakwaan kepada Allah dengan memiliki ilmu ni. Jadi kelebihan orang yang memiliki ilmu ni, mereka meraih sesuatu yang memang dituntut oleh Allah untuk dicari, iaitu takut akan Allah, yang kita dah bincang dalam tajuk 45. Kemudian yang ketiga, antara kelebihan pemilik ilmu ni, mereka ni menjadi pewaris kepada ulama, pewaris kepada Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan perkara tersebut. Kemudian kita nampak lagi, kita jumpa lagi semalam dalam hadis Nabi tentang Nabi sebut yang paling afdal manusia atas muka dunia, paling lebih, paling hebat sekali manusia atas muka dunia adalah al-alim, orang yang mempunyai ilmu. Kita semua orang biasa, tapi kalau ilmu bermanfaat tu ada pada kita, secara automatik Allah angkat darjat sehingga kita menjadi orang yang paling afdal. Jadi kalau manusia nak mencari setinggi-tinggi tempat atas muka dunia, jadi orang alim, jadi ulama. Daripada kecil asuh anak-anak kita untuk menjadi orang yang cintakan ilmu, kerana orang macam ni diangkat oleh Allah tinggi pangkat mereka. Kemudian itulah antara hadis-hadis yang kita jumpa semalam, yang memberi kelebihan kepada siapa yang memiliki ilmu tersebut, itu kelebihan dia. Tajuk hari ni agak berbeza. Tajuk hari ni ditujukan khusus untuk kita. Kenapa? Sebab kalau kita tengok tajuk ni, kelebihan penuntut ilmu yang bermanfaat, artinya dia tengah cari ilmu ni. Dah ada belum? Tetapi baru nak menuntut. Hari ni kita baru buka kitab. Bila buka kitab ni, ilmu tu kalau ada pada diri seseorang, dia beri manfaat. Tapi kita hak jenis baru nak buka kitab ni, ada tak manfaat? Ni kita nak bincangkan pada hari ni, yang ditulis oleh Tok Guru kita ni, fasal yang kedua, kelebihan penuntut ilmu yang bermanfaat. Anda akan tutup lampu belakang tu sekejap, terlalu silau. Okey, kita boleh sambung. Kelebihan penuntut ilmu yang bermanfaat. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu adalah seperti berikut. Kita lah ni, apa kelebihan kita sebagai penuntut ilmu ni, walaupun masih tak ada, baru terkial-kial nak buka kitab, baru nak faham, baru nak pergi mukadimah. Ada tak kelebihan? Kita baca kelebihan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Sabda Nabi SAW, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat akan merendahkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu kerana sangat suka dengan perbuatannya. Silau. Ya, memang agak silau. Nanti anda cuba ejah. Cukup kalau ada kaedah untuk ejah. Baik. Kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat akan merendahkan sayapnya bagi penuntut ilmu kerana sangat suka dengan perbuatannya. Ini adalah satu hadis yang menceritakan tentang kelebihan penuntut ilmu, kita yang menuntut ilmu ni. Apa kelebihannya? Malaikat ni, mereka tidak melaksanakan, mereka tidak melakukan sesuatu kecuali apa yang disuruh oleh Allah.
Dia tak ada macam kita nak mengikut hawa nafsu, tak ada. Dia hanya mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Maka apabila hadis Nabi SAW menyebutkan tentang bagi orang yang menuntut ilmu manfaat, tak ada lagi ilmu ni, baru nak cari. Orang yang baru nak cari ilmu ni, apa kemuliaan dia? Malaikat yang hanya menurut perintah Allah, tetapi apabila bertemu dengan orang yang menuntut ilmu manfaat, maka mereka akan merendahkan sayap mereka. Tidak ada orang atas muka dunia ni, kaya mana pun, hebat mana pun, pangkat besar mana pun, keturunan hebat mana pun, malaikat tunduk pada dia, tak ada. Tidak ada orang yang ditunduki oleh malaikat. Malaikat tunduk kepada dia, tak ada. Satu-satunya golongan yang malaikat tunduk antaranya adalah, di antara golongan, kan satu-satunya, di antara golongan yang malaikat bila nampak, malaikat tunduk, orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Apa hebatnya pada orang menuntut ilmu bermanfaat? Dia bukan dah ada ilmu, dia bukan dah jadi ulama, dia bukan orang besar, dia orang biasa. Kadang-kadang orang kampung, kadang-kadang orang yang sedang bekerja siang malam pagi petang, tiba-tiba waktu PKP ni tak ada apa nak buat, tengok ada kuliah live, duduk dalam kuliah live. Dia bukan siapa-siapa, dia cuma seorang manusia biasa macam kita hari ni, manusia biasa. Tetapi oleh kerana dia buka kitab, mula nak mengaji ilmu bermanfaat, tiba-tiba wujud dalam perasaan, aku kena tuntut ilmu ni. Bila dia jadi penuntut ilmu yang bermanfaat, maka kata Nabi SAW, dia dimuliakan oleh malaikat. Dengan cara mana? Dengan cara malaikat merendahkan sayapnya bagi penuntut ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, tidak ada orang yang malaikat tunduk kepadanya, tetapi antara orang yang malaikat tunduk kepadanya adalah golongan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Ni kalau kita nampak ni, kalau dah dinampakkan oleh Allah, dibuka hijab, duk malaikat tunduk ni, pensang kita ni. Tengah berjalan nak pergi kuliah ilmu ni, pijak atas sayap malaikat. Malaikat bentangkan sayap dia, kita duduk berjalan atas sayap dia. Tak ada orang sampai surah masjid nak mengaji, pensar tengah jalan. Sebab apa? Sebab nampak sayap malaikat. Tunduk kepada orang yang mengaji ilmu agama. Itu adalah kelebihan. Cuma jangan carilah. Jangan cari sayap malaikat tu. Untuk mana sayap malaikat duduk tunduk tak cari, memang tak jumpa lah. Itu adalah sesuatu yang bersifat ghaib. Allah Ta'ala sembunyikan. Di akhirat kelak Allah Ta'ala akan pamerkan segala apa yang disembunyikan di atas muka dunia. Dan sabda Nabi SAW, itu kemuliaan yang pertama, malaikat tunduk pada dia, merendahkan sayapnya. Yang kedua, la an taghdwa fatata'allama baba min al-ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'ah. Dan sabda Nabi SAW yang kedua, sesungguhnya jika seseorang kamu itu berpagi-pagi lagi mempelajari satu bab daripada ilmu, dan saya terlebih baik daripada ia bersembahyang sebanyak 100 rakaat. Allahu Akbar. Hadis Nabi yang ni. Siapa la anta ghadwa fatata'allama baba minal ilmi. Siapa yang duk pagi-pagi ni sibuk. Orang lain sibuk, dia pun sibuk. Orang lain sibuk nak cari rezeki, dia sibuk nak mengaji ilmu. Orang yang meletakkan kepentingan, prioriti dalam kehidupan dia untuk mengaji satu bab daripada ilmu, maka mereka ni menyibukkan diri dengan ilmu lah. Kemuliaan dia ni orang yang lebih baik daripada bersembahyang sebanyak 100 rakaat. Sahabat rahmati Allah, yang pertama nak disebutkan kenapa mulianya golongan begini. Allah Ta'ala jadikan dunia ni susah kerana apa? Kena bekerja, kena berusaha dan sebagainya. Dan dunia masa kini menuntut untuk kita ni bekerja bermulanya pada sebelah pagi. Jadi pagi-pagi ni orang kalut ni. Kan kalau kita tak ada musim PKP, kita bangun nak sahur, bekerja nak solat subuh, bekerja nak hantar nak pergi sekolah, bekerja kita nak pergi kerja pula. Pagi ni sangat menyibukkan. Atas jalan raya jam, orang lain pun sibuk dengan perkara yang sama. Ramai orang sibuk kerana apa? Kerana nak mencari rezeki atas muka dunia. Tak salah tu, tak salah. Tetapi kalau ada golongan yang sibuk mencari ilmu dalam keadaan orang tengah sibuk cari rezeki, maka mereka ni adalah satu golongan yang diangkat kemuliaan mereka kerana mereka memilih untuk sibuk dengan ilmu, sedangkan mereka juga sebenarnya ada tuntutan terhadap rezeki. Mereka juga kena bekerja, tapi mereka perbaiki jadual sehingga dapat tuntut ilmu pada belah pagi. Lalu kata Nabi SAW, mereka ni lebih baik daripada solat sunat sebanyak 100 rakaat. Dalam sebuah hadis yang lain, dia kata sebanyak 1000 rakaat. Allahu Akbar. Sahabat pernah semayang 100 rakaat? Pernah semayang sunat 100 rakaat?
Ana kongsikan satu cerita dulu pada tahun 2000, kalau tak silapnya tahun 2000 2008 ataupun 2009. Masa tu kami sahabat-sahabat ni ada join satu program tazkiyatun nafs, menyucikan hati lah, satu kursus penyucian hati. Jadi dalam tu kita fokus kepada ibadah. Jadi kat situ kita latih untuk semayang lebih lama, kat situ kita latih untuk semayang banyak, kita latih untuk banyakkan zikir, kita latih untuk beribadah. Kita lakonkan ibadah-ibadah tu, tapi kita buat dengan jauh lebih baik, sebab kat sana tak ada gangguan dalam kursus kan. Jadi apa yang berlaku satu hari tu, kami ni peserta-peserta dicabar untuk solat taubat 100 rakaat. Kalau tak silapnya pada malam yang keempat. Jadi FSC dia minta kita solat taubat 100 rakaat mula daripada 12 malam. Dia nak tengok pukul berapa habis. Di masa tu anak tu ada berapa orang? Ada 9 orang, ada 10 orang. Jadi apa yang berlakunya, kita ni mula-mula semangat, okey kita akan buat solat taubat 100 rakaat, 2 rakaat. Jadi bila 2 rakaat yang pertama bermula tepat 12 malam, masing-masing batulah untuk semayang. Allahu Akbar, semayang 2 rakaat. Semayang tu alhamdulillah kita berazam untuk menyelesaikan semayang dengan baik. Masuk rakaat kedua dah habis, bangun rakaat ketiga sampai rakaat keempat dah habis, bangun sampai rakaat ke-8, ke-10 sampai rakaat ke-20. Anak tu ingat belah-belah macam tu lah. Dia mula penat, kita pun mula lajukan bacaan, mula tinggalkan yang sunat-sunat. Makin lama makin tinggal, masuk rakaat yang ke-40, 50, tak tahu apa baca lah. Ada sahabat seorang tu rakaat ke-60 solat baring. Dah solat baring dah, tak larat dah nak solat duduk, tak larat nak solat berdiri, solat baring. Tengah solat tertidur, nak habiskan 100 rakaat. Subhanallah, ana ingat ana ke rakaat berapa, tak ingat. Tapi ana ingat lagi, nak bangun tu lutut ni dah macam tercabut dah lutut ni. Subhanallah, kata ya Allah, susahnya nak sembahyang taubat 100 rakaat. Sembahyang tu memang dah tak ada kualiti, baca Fatihah tak macam mana, puntang panting, terpukang, terlentang pukang semua, tapi tak habis. Kita tak habis. Walaupun tak habis, dalam rakaat dalam 70 lebih kot. Masa tu dah sampai pukul 4 pagi, 4 pagi lebih. Jadi tak ada orang pun habis 1 rakaat tu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan senang nak solat 1 rakaat. Tetapi bagi mereka yang memilih untuk mencari ilmu, berpagi-pagi mereka menyediakan diri bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu agama. Fadilatnya adalah bersamaan dengan fadilat orang yang solat sunat 100 rakaat, sedangkan melebihi orang yang solat sunat 100 rakaat, sedangkan kita nak sembahyang 100 rakaat tak mampu. Ini adalah kelebihan umat Nabi SAW. Diberikan kelebihan dengan ibadah yang kita tak mampu, hanya dengan melakukan ibadah yang kita mampu. Itu kelebihan yang kedua. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, talibul ilmi takaffarallahu lahu ta'ala birizqihi. Ini isu utama ni. Asal nak tuntut ilmu agama, ini isu utama. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut, maksudnya orang yang menuntut ilmu itu dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau dalam hadis yang lain disebut takaffalallahu ta'ala lahu wa lahu, bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Isu rezeki ni isu yang besar dalam kehidupan, sehingga isu rezeki ni banyak hadis yang disebut oleh Nabi berkenaan dengan rezeki, tentang kena tawakal, dalam masa yang sama kena usaha. Dan isu rezeki ni adalah isu yang paling menyibukkan manusia. Dalam kehidupan manusia ni, perkara yang banyak menyibukkan manusia isu rezeki. Kenapa? Kerana benda susah. Tetapi Islam bukan agama yang susah, dan Islam telah mengajar kehidupan yang sederhana dan kehidupan yang kehidupan mudah. Kerana kehidupan ni Allah Ta'ala jadikan untuk bersiap sedia kepada akhirat. Kalau Allah Ta'ala jadikan ia terlalu susah sehingga manusia tak sempat untuk perkara akhirat, maka apa guna Allah Ta'ala jadikan dunia ni untuk bersiap-siap kepada akhirat? Jadi bila Allah Ta'ala ciptakan dunia, Allah Ta'ala sediakan sebab-sebab untuk setiap orang, supaya mereka boleh mengambil rezeki sekadarnya, dan rezeki itu boleh digunakan untuk menjadi hamba kepada Allah. Baik, antara
ini bukan kuliah untuk murah rezeki, bukan, tapi isu rezeki kebanyakan yang menghalang kita untuk menuntut ilmu agama. Biasanya begitu, tak sempat nak pergi masjid nak tuntut ilmu agama pada sebelah malam sebab kita kerja shift malam, tak sempat nak juga walaupun kita kerja shift siang, sebelah malam dah penat nak menuntut ilmu pada waktu pagi, terhalang dek kerja. Ada orang nak menuntut ilmu pada waktu cuti, terhalang dek kerja. Yang ni macam-macam perkara yang menghalang untuk mencari agama, untuk mencari ilmu agama, menambah ilmu agama. Biasanya adalah pekerjaan. Tetapi Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, dia kata talibul ilmi, penuntut ilmu ni, takaffalallahu ta'ala lahu birizki, Allah Ta'ala jamin untuk mencukupkan rezeki. Itu keistimewaan. Bagaimana cara untuk memudahkan perjalanan rezeki? Antaranya rajin-rajin tuntut ilmu. Rajin-rajin tuntut ilmu, jalan rezeki akan dimudahkan. Antaranya lagi, sebab tu dalam Islam ni, Islam menekankan tentang keberkatan lebih daripada tentang banyak. Sahabat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita terlalu melihat kepada angka pendapatan kita. Semakin banyak pada sangkaan kita, dia semakin memberikan kecukupan dalam kehidupan. Sedangkan itu bukan satu jaminan. Ada orang yang gajinya hanya 500 bulan tapi boleh tanggung sampai 7-8 orang anak. Itu buktinya ayah anak sendiri kerja driver bas arwah, kerja driver bas. Driver bas berapa dah sangat gaji dia? Kalau dulu 300-400, kami adik-beradik ada 8 orang. Tapi masing-masing alhamdulillah dapat pendidikan yang cukup, sederhana, kemudian masing-masing boleh membentuk kehidupan sendiri walaupun tak sehebat mana, tapi boleh hidup sebagai seorang hamba masing-masing, tidak meninggalkan agama, alhamdulillah. Ada orang gajinya beribu-ribu tetapi tak sempat, tetapi tak cukup. Bukan hanya tak cukup untuk keluarganya, kadang-kadang tak cukup untuk dirinya, terpaksa berhutang sana, berhutang sini. Kenapa? Kerana kiraan cukup di sisi Allah bukan banyak. Kiraan cukup di sisi Allah adalah keberkatan. Sebab itulah dalam isu rezeki, maka isu keberkatan perlu ditekankan. Keberkatan ni, antara sumber keberkatan bila ada mak, jadikan mak tu sebagai mak, jangan jadikan mak sebagai hamba, jangan jadikan mak sebagai orang asing. Itu isu keberkatan. Pada mak ada keberkatan gitu, pada sedekah ada keberkatan rezeki, pada menuntut ilmu agama ada keberkatan rezeki. Jadi rezeki itu akan jadi murah apabila kita rapat dengan Allah. Orang yang menjauhkan diri daripada Allah, maka rezeki mereka jadi mahal, hidup jadi ketat. Susah atas muka dunia, susah juga di akhirat. Ingat Nabi kata, orang-orang penuntut ilmu ni dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kita tidak mempunyai alasan untuk mengatakan aku tak sempat nak menuntut ilmu agama, sedangkan jaminan daripada Allah, orang yang menuntut ilmu agama ni dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicukupkan rezeki, bukan dikayakan tetapi dicukupkan. Artinya tidak akan ada masanya rezeki dia tak cukup. Baik. Itu 3 perkara yang kita baca tentang kelebihan penuntut. Kita ni baru nak menuntut ilmu. Apa yang menghalang kita? Yang menghalang kita adalah kerja kita, sumber pendapatan kita. Adakah ia penghalang? Tak. Allah permudahkan kita, rezeki kita apabila kita menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya kata Syekh Ibn Athaillah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Kata Syekh Ibn Athaillah adalah pengarang kitab hikam yang popular di tanah Melayu ni. Dia ada tulis kitab lain, At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Dia kata i'lam anna al-ilma haitsuma taqarrara fil kitabil azizi was sunnati innamal muradu bihi al-ilmu an-nafi'u alladhi tuqarinuhu al-khasyatu wa taqtanifuhu al-makhafah. Kamu hendaklah mengetahui bahawa penyebutan ilmu berulang kali dalam Quran yang Maha Mulia atau dalam hadis Nabi SAW itu maksud sebenar yang dikehendakinya ialah ilmu yang memberi manfaat, yang disertai dengan rasa takut terhadap Allah Ta'ala dan diliputi kehebatan Allah Ta'ala. Baik, kata Syekh Ibn Athaillah dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, dia kata dalam Quran ni, yang ni bukan dikata, yang ni kita fikirkan dulu. Quran adalah satu kitab yang memuatkan semua perkara. Semua perkara tu artinya semua perkara yang perlu diketahui.
pendetailannya dalam hadis Nabi SAW. Sedangkan semua perkara tu banyak. Kalau nak cerita tentang alam ni pun dah banyak lah. Nak cerita tentang syurga, neraka. Bagaimana dia nak menceritakan tentang semua perkara sedangkan ayatnya cuma ada 6,236 ayat. Cuba fikir kan. Kitabnya tebal ni, Quran. Tetapi menceritakan tentang semua perkara tentang alam, kiamatnya, dosanya, pahalanya, hukumnya, akhlak dan sebagainya. Jadi Al-Quran bukanlah satu kitab yang boleh memuatkan isu-isu yang tidak penting. Kamu hendaklah minum air ketika air itu telah pun sejuk, janganlah minum air ketika air itu panas. Benda begitu tak perlu ditulis dalam Quran sebab benda tu common sense, benda yang ada dalam akal kita. Kalau kita nak buat biografi tentang kehidupan kita, lebih tebal lagi daripada Quran, panjangnya cerita kita. Tetapi bagaimana Allah mengolah Quran yang begitu hanya terdiri daripada 6,236 ayat, boleh menempatkan semua perkara sehingga apabila manusia menjadikan Quran itu tempat rujuk, maka Al-Quran itu memberi manfaat sebagai rujukan apa sahaja isu. Jadi logiknya Quran ni dia tidak akan menulis sesuatu kalau sesuatu itu tak penting. Kalau ada sekali je dia disebut dalam Quran, penting sangat dah tu. Dalam Quran tu sebut sekali tentang perkara tu, perkara sangat penting dah, kerana Al-Quran hanya menyebutkan perkara-perkara penting. Maka dalam banyak-banyak perkara yang disebutkan dalam Quran, ada beberapa perkara yang bukan hanya disebut sekali, bahkan disebut berulang-ulang kali dalam Quran. Kalau disebut sekali pun dah dikira penting, maka kalau disebut berkali-kali dalam Quran, dia jauh lebih penting. Dan kata ulama Syekh Ibn Atha'illah, hendaklah kamu mengetahui bahawa penyebutan ilmu berulang-ulang kali dalam Quran. Ada beberapa jenis ilmu yang Allah Ta'ala sebut berkali-kali. Contoh kalau ayat hukum, Allah Ta'ala sebut sekali dua je. Kalau ayat tentang tentang wasiat hutang tu, surah Al-Baqarah, itulah ayat tentang hutang. Yang lain tu disentuh sedikit-sedikit. Tapi ada ilmu yang disebut berulang kali dalam Quran, disebut berulang kali dalam hadis. Ilmu apa tu? Maksud sebenar yang dikehendakinya, dia kata kalau dikumpulkan tentang ayat-ayat yang berulang kali disebut oleh Allah Al-Quran dan disebut oleh Nabi SAW dan hadis-hadis Nabi ni, maksud sebenar yang dikehendakinya selepas dia melihat dan melakukan kesimpulan, dia kata ialah ilmu yang beri manfaat. Dia kata yang banyak sangat disebut dalam Quran dan hadis ni, kalau disimpulkan ilmu tu tergolong dalam jenis ilmu yang beri manfaat. Ilmu yang macam mana? Yang mempunyai 7 ciri-ciri yang kita sebutkan sebelum ni dalam muqaddimah kata Imam Ghazali, yang disertai dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan disertai juga ilmu-ilmu tersebut dengan mereka perlu menjiwai sifat takut kepada Allah, dan mereka perlu menjiwai untuk merasa kehebatan Allah. Itu jenis ilmu yang sangat banyak disebut dalam Quran. Ilmu yang beri manfaat, ilmu melatih ketakwaan, dan ilmu untuk melatih kita melihat kehebatan izzah Allah, kehebatan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu kesimpulan yang dilakukan oleh Tok Guru kita, antara Tok Guru kita lah, Syekh Ibn Atha'illah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya ilmu bermanfaat ni penting kerana disebut berulang-ulang kali dalam Quran. Jadi kelebihan kita yang mengaji ilmu yang bermanfaat ni, kelebihannya adalah kita sedang mengaji sebahagian daripada ilmu yang disebut dalam Quran, yang ilmu tu disebutkan berkali-kali dalam Quran. Dan kata Syekh Ibn Abbad yang dirahmati Allah Ta'ala dalam Syarah Hikam, Syekh Ibn Abbad ni perkataan dia yang kedua semalam, ataupun kemarin kita jumpa perkataan dia yang pertama dipetik oleh Tok Guru kita ni. Mungkin Tok Guru kita ni mengaji Syarah Hikam, tulisan Syekh Ibn Abbad ni, sehingga dia boleh petik beberapa kalimah, beberapa ayat yang berada dalam buku tersebut, Syarah Hikam. Kata Syekh Ibn Abbad yang dirahmati Allah Ta'ala dalam Syarah Hikam, wa'alam annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yukhsa kathratan wa la yurja husulu dhalika illa liman sahhat minhu niyyatuhu wa sihhatu niyyatihi fi dhalika an yakuna gharaduhu fihi talaba mardatillahi ta'ala wa isti'maluhu fi ma yanfa'u indahu wa isyaratal khuruji an zulmatil jahli ila nuril ilmi fa hadhihi niyyatu sahihatu allati tuhmadu ala aqibatiha ajilan
wa tujtaba thamaratuha fi ta'atillahi ajilan. Nah, baik. Yang kelima, kelebihan untuk ilmu yang bermanfaat. Kata Syekh Ibn Abbad, kamu hendaklah mengetahui bahawa kelebihan ilmu dan ulama itu telah datang dengan tiada terhingga banyaknya di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Dia ada satu kitab, dia ada betul kitab yang sebut tentang fadilat ahli ilmu. Ada. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lebih besar, apabila muka depan ni mukadimah, dia menceritakan tentang kelebihan ilmu yang bermanfaat. Banyak kitab menceritakan tentang perkara yang sama. Dan kalau tengok hadis-hadis tu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, cukup banyak. Maknanya, kata Syekh Ibn Abbad, kita hendaklah mengetahui bahawasanya kelebihan ilmu dan ulama tu, kalau nak tengok semua dalam Quran, dalam hadis banyak sungguh, tak tertulis banyaknya, cukup banyak. Kemudian dia kata, bukan sahaja menyebut tentang kelebihan ulama dan kelebihan ilmu, dia juga menyebutkan tentang kelebihan penuntut. Macam kita ni, baru nak menuntut ni, ada kelebihan, ada. Malaikat tunduk padanya, yang perkara yang dibuat tu menyebabkan darjatnya diangkat lebih baik daripada orang yang solat sunat 100 rakaat. Kemudian dijamin rezeki oleh Allah. Ini semua kelebihan-kelebihan penuntut ilmu. Kelebihan-kelebihan ulama kita baca dah semalam. Kemudian okey, dia kata begitu, Quran, hadis cerita tentang ulama, cerita tentang penuntut ilmu yang bermanfaat, cerita tentang perkara ni ada dalam Quran, ada dalam hadis, dan cerita tu banyak. Kemudian dia kata, hasil sedemikian itu jangan diharap. Hasil apa ni? Hasil janji Allah. Kelebihan-kelebihan ni jangan nak harap. Jangan nak harap, kecuali bagi mereka yang sah niat padanya. Dimasuk bab niat. Allah jamin rezeki penuntut ilmu, betul? Allah jamin rezeki, Allah jamin kelebihannya melebihi 100 rakaat solat sunat, betul? Allah Ta'ala menjamin malaikat akan tunduk pada dia, betul? Allah Ta'ala jamin yang dia pelajari itu adalah pelajaran yang paling banyak disebut dalam Quran, betul? Tetapi semua kelebihan-kelebihan tersebut tidak akan diperoleh oleh orang menuntut ilmu, tidak akan diperoleh oleh ulama yang mempunyai ilmu tersebut, kecuali andai kata apabila dia mengaji sah niat. Artinya kalau niat tu songsang, semua pengajian ilmu yang bermanfaat, ataupun kalau ilmu tu telah berada di dalam dadanya, maka semua kelebihan-kelebihan tersebut tidak akan diperoleh olehnya. Sebab tu niat tu penting, kerana keikhlasan tu penting. Sebab itulah niat sangat penting. Salah niat, apa saja yang kita lakukan jadi sia-sia sisi Allah. Walaupun kita mengaji itu ilmu yang bermanfaat, tapi salah niat. Kita mengaji ilmu agama, tapi salah niat. Salah niat, maka kesemua perkara tersebut boleh jadi batal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah jaga niat sangat penting. Dan jaga niat, dan niat adalah sepatutnya menjadi salah satu daripada silibus utama ketika manusia ni nak mengaji. Dia kena sebut tentang niat, bukan sekadar mengaji, tetapi yang pertama ketika nak mengaji, supaya dapat kelebihan sisi Allah, kelebihan di sisi agama, niat perlu diutamakan, niat perlu diperbaiki. Jadi Syekh Ibn Abbad menyenaraikan 3 jenis niat, 3 jenis niat yang yang dikira olehnya menjadikan seseorang itu berhasil mendapatkan segala kemuliaan yang telah ditawarkan, seperti yang kita baca tadi. Dimudahkan rezeki, diangkat martabat lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat, malaikat tunduk padanya. Ini semua kelebihan-kelebihan. Semua orang dapat? Tak. Bergantung kepada niat ketika itu ilmu. Salah niat, maka semua kelebihan tu terbatal. Termasuklah kalau dia dah jadi ulama, dah ada ilmu tu dalam dada dia, dia tetap tidak mendapat kelebihan-kelebihan sisi Allah kalau niat ketika mengaji dulu salah. Jadi kita baca tentang niat yang dan sah niatnya pada demikian itu apabila tujuannya seperti berikut. Ni bagi contoh-contoh niat. Jadi ketika nak mengaji, kita baru nak mengaji ni, kita nak perbaiki niat. Baik. Antara niat yang dikatakan sah oleh Syekh Ibn Abbad, nanti kita akan baca Imam Ghazali juga menyebutkan tentang betul, Imam Ghazali menceritakan juga tentang niat-niat yang rosak. Jadi kalau kita abaikan niat-niat yang rosak tu, perbetulkan niat dengan niat yang sebenar, insya-Allah kita tergolong dalam golongan orang yang mendapat fadilat yang besar. Jadi
Apa ni ada? Kata Syekh Ibn Abbad, dia kata kalau kita mencari ilmu agama, maka niatlah yang pertama untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, mengerjakan ketaatan dan menjauhkan maksiat. Kita sebut tentang redha Allah. Sahabat rahmati Allah, ramai orang sebut tentang nak keredaan Allah, nak Allah redha, nak redha Allah. Redha Allah bukan satu ungkapan kosong, bukan. Allah, keredaan Allah, dia tersembunyi di sebalik beberapa kerja kehambaan. Keredaan Allah, Allah tak bagi kepada begitu saja. Nak keredaan Allah perlu diraih, keredaan Allah perlu diraih. Dan kita kena faham, sebesar-besar perkara yang kita perlu cari atas muka dunia adalah keredaan Allah. Ya, kita pernah mengalami fasa zaman sebelum ni yang orang memperkotak-katikkan perkataan keredaan Allah, sehingga mereka menyangka orang tu nak keredaan Allah, dia bukan nak menang. Orang tu nak keredaan Allah. Sahabat rahmati Allah, keredaan Allah adalah setinggi-tinggi perkara yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita peroleh atas muka dunia. Sesuatu kemenangan tidak akan memberi manfaat jika tanpa keredaan Allah. Adakah kita tak nak menang? Jawabnya kita nak menang, tetapi menang tanpa keredaan Allah atau menang dengan keredaan Allah. Kita mencari menang dengan keredaan Allah. Andai kata dibukakan peluang kepada kita untuk menang tetapi bukan dengan keredaan Allah, kita nak ambil tak? Jangan ambil sekali-kali. Kita akan menunggu kemenangan dengan redha Allah. Kalaulah kita tak boleh mencapai kemenangan kerana kalau kita capai kemenangan gagal dapat redha Allah, tak apa, sebab itu bukan kemenangan yang kita cari. Duk sebut tentang redha Allah ni, maka apabila kita kata kita nak redha Allah, ada tanggungjawab yang kita kena buat. Begitu juga dengan orang menuntut ilmu. Kenapa kita menuntut ilmu ni? Kita tuntut ilmu ni untuk mencari keredaan Allah. Bagaimana menuntut ilmu yang mencari keredaan Allah? Syekh Ibn Abbad menerangkan adalah mendapat keredaan Allah, kerja untuk mendapat redha Allah ini adalah mengerjakan ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan. Okey. Kerja ketaatan. Bagaimana nak melakukan ketaatan kepada Allah? Ketaatan kepada Allah bentuk ibadah. Maka ibadah sesuatu yang tidak boleh dicipta, sesuatu yang tidak boleh disangka-sangka. Ya, aku rasa perkara ni ibadah ni, jom kita buat. Tak boleh rasa-rasa. Ibadah ni bukan berdasarkan kepada apa yang kita rasa, sebab ibadah ni adalah syariat. Bila syariat, di ketentuan. Bila di ketentuan, tak boleh cipta-cipta. Contohnya seorang tu nak melakukan kerja amal. Sebelum ni kita buat contoh-contoh yang mudah. Baik. Apa hukum gotong royong? Gotong royong ibadah ke tak ibadah? Ini contoh kampung lah, kita orang kampung buat contoh kampung. Gotong royong ni ibadah ke tak ibadah? Kalau ada penonton di depan, dia akan jawab. Jadi anak cakap dalam handset ni, siapa nak jawab? Jadi anak jawab sendirilah. Adakah orang yang menyertai gotong royong untuk ibadah? Belum tentu. Kenapa? Baik, tengok dulu gotong royong untuk apa? Gotong royong ni masak. Jadi gotong royong masak dapat pahala dikira sebagai kerja ibadah tak? Belum tentu. Kenapa? Kerana kena tengok tujuan masak. Apa tujuan masak? Baik, kita hari ni orang kampung, kita kumpul satu kampung macam kampung Ana ni, kumpul, kemudian kita nak buat program malam ni. Program apa? Program tarian Zapin. Ada satu kumpulan penari perempuan Melaka datang daripada Kuala Lumpur. Kononnya cerita kononnya ni nak datang kampung kita, nak nari malam ni. Jadi kita nak buat majlis sikit untuk menyambut dia orang, nak buat makan-makan. Jadi kita panggil sekampung untuk gotong royong masak. Adakah pergi gotong royong untuk membantu majlis maksiat dikira sebagai kerja agama, dikira sebagai kerja mendapat redha Allah, dikira sebagai kerja pahala? Jawapannya tidak. Sebab itulah maka apabila kita nak melakukan satu pekerjaan, kena lihat pada sudut syarak, kena ke tak kena. Kalau tak kena, dia tidak dikira sebagai mencari keredaan Allah. Nak tahu perkara tu boleh ke tak boleh, dia kena ada ilmu. Sebab itulah apabila kita menuntut ilmu agama, sebenarnya tujuan dia untuk memperbetulkan ibadah kita. Maka ketika kita memperbetulkan ibadah kita dengan menuntut ilmu agama, kenapa tuntut ilmu agama? Ustaz, saya ni nak cari redha Allah. Dengan cara apa nak cari redha Allah? Untuk melakukan ketaatan. Nak lakukan ketaatan, kena ada ilmu. Saya tak ada ilmu, jadi saya ngaji ilmu, nak melakukan ketaatan kepada Allah. Niat yang begitu mengesahkan segala kelebihan. Oleh kerana tidak ada ilmu, orang duk sangka kita ni gotong royong ni buat kerja ama, dia orang nak buat maksiat kot dia lah. Janji kita gotong royong.
sahabat rahmat Allah. Dan itu jugalah yang berlaku apabila orang datang untuk gotong royong, tiba-tiba ustaz tak datang. Ustaz tak datang sebab dia tahu tu majlis maksiat. Dia dah beritahu di surah majlis orang tak pergi, maka ustaz ni sombong. Kita kena jadi sombong. Bukan kat sini ni nak cerita. Akhirnya para ilmuwan agama menjadi mangsa dikatakan sombong hanya kerana mereka menjaga jati diri untuk dapat keredaan Allah. Jadi kita sebagai orang biasa ni, kita lah, ana bukan ustaz, ana ni cuma orang yang berkongsi sekadar ilmu yang ada ni, maka sepatutnya kita perlu memikirkan tentang perkara ni. Tak boleh kita duk rasa betul dah kita ni. Apabila tindakan tu diambil oleh orang yang mempunyai pengetahuan agama, di sana ada timbangan dosa pahala yang mungkin kita tak tahu. Ana kena alih sikit kamera ni sebab agak silau di tempat sebut. Dan cuba cari tempat yang tak silau dulu. Okey. Mohon maaf lah. Kerja seorang-seorang begini lah. Okey. Kemudian, menjauhi kemaksiatan. Adakah menjauhi maksiat tu boleh? Tak boleh jawab, tulis je dan. Muhammad Firdaus, sepupu ni. Muhammad Firdaus Umar, sepupu. Baik, adakah nampak meja? Angkat meja. Allahu Akbar. Supaya tak nampak sangat kehuduhannya. Okey, adakah menjauhi maksiat tu sekadar sangkaan kita? Baik, sahabat Allah, kita sentuh tentang maksiat. Maksiat adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi maksiat ni perkara tak baik. Perkara tak baik, bukan perkara baik. Bila dia perkara tak baik, kalau kita tidak ada Quran yang menunjukkan apa baik dan tak baik, sebenarnya akal kita pun boleh menentukan perkara baik ataupun tidak. Tetapi bezanya adalah apabila kita menentukan perkara tersebut secara sendiri hanya bergantung kepada akal, akan berlaku kesilapan, akan berlaku kesalahan. Sebab apa? Sebab akal manusia ni dia tidak selaras. Bertahap-tahap. Manusia ni mempunyai kepelbagaian. Tak sejuk ke ustaz kipas tu? Sejuk sebab tu pakai ni. Sejuk kipas sebab tu pakai ni. Baik, kita balik pada akal. Kemampuan akal berbeza-beza. Berbeza, pandangan akal berbeza-beza. Sebab akal ni dia berfungsi sekadar bagaimana, sekadar ilmu yang dia ada. Sekadar bidang pengajian dia. Sekadar sekadar pertemuan dia, sekadar kefahaman dia terhadap dunia. Jadi ilmu menyebabkan akal tu beza corak berfikir. Orang kampung cara fikir beza dengan orang bandar. Orang jengka cara fikir beza dengan orang kampung. Orang bandar A cara fikir beza dengan bandar B. Kenapa? Maklumat yang berbeza mereka dapat membentuk cara fikir yang berbeza. Bila cara fikir itu berbeza, kalaulah kerja baik dan buruk hanya diberikan kepada akal, maka akan jadi rosak binasa. Kenapa? Kerana akan mewujud variasi baik dan buruk yang cukup banyak. Orang ni kata ni baik, orang ni kata ni buruk. Orang ni kata ni baik, orang ni kata ni buruk. Jadi kalaulah urusan baik buruk diberikan kepada akal semata-mata, rosak dunia. Oleh kerana itu, urusan baik buruk tu kerja Allah. Kita hanya perlu memahami apa yang Allah Ta'ala kata sebagai baik, maka baiklah. Apa yang Allah Ta'ala kata sebagai buruk, maka buruklah. Manusia yang bergantung pada akal ini jadi liberal, yang ni jadi free thinker. Mereka hanya merasakan akal tu dah cukup untuk mentafsir baik dan buruk. Jadi nak elak daripada maksiat, definisi maksiat tu perlulah selari dengan apa yang disebutkan oleh Allah. Nak tahu, maka kena mengaji. Jadi ketika kita mengaji ilmu agama, kalau kita kata nak redha Allah, yang kita sedang cari adalah memahami apa dia ibadah, memahami apa dia maksiat, sehingga apabila kita mengerjakan ibadah dan menjauhi maksiat, perkara itu bertepatan. Sebab itulah bila mengaji ilmu agama, niat apa yang kita nak supaya sah semua yang kita sebutkan tadi, fadilat semalam, antaranya adalah kita mengaji kerana nak keredaan Allah. Di sebalik keredaan Allah, Allah tak beri keredaan hanya campak-campak begitu saja. Allah beri keredaan kepada mereka yang melakukan ketaatan, kepada mereka yang menjauhkan diri daripada maksiat. Nak buat dua perkara tu, nak tak nak, ilmu kena ada. Maka bila mengaji ilmu, niat yang pertama adalah untuk mendapat keredaan Allah. Baik, selesai satu perkara.
Seterusnya, ada tak niat lain lagi? Ada tak niat lain lagi yang apa tu, yang terhasil segala kelebihan yang kita baca ni? Yang kedua, antara niat yang diyakini mengesahkan niat seorang tu sehingga dia ni diterima oleh Allah amalnya. Diamalkan ilmu itu, antara niatnya lah dia mencari ilmu untuk diamalkan ilmu itu pada apa yang memberi manfaat kepadanya. Baik. Tentang ilmu yang tentang amal, kita biasa dengar kalau orang yang biasa dengan pengajian agama ni, dia biasa dengar peribahasa Arab, dia kata al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti mana pohon tidak berbuah. Baik. Durian mahal sekarang ni. Dulu kalau durian ni, ayah Hana tu suka beli durian. Dia beli durian tu 80 penuh satu belakang helak tu. Sekarang ni 80 ni boleh cebek yang tangan je. Mahal. Dulu jual ikut biji, sekarang jual ikut kilogram. Siapa punya idea, wallahu a'lam. Ana pernah isteri Ana masa tu kempunan mengidam nak makan durian, berhenti dekat highway tu. Jadi oleh kerana mengidam sangat, tak apalah, kita pergi tu beli durian Musang King 3 biji, 2 biji harga dia hampir 100.5. Jadi bila kita buka tu, dah bawa balik rumah, bila kita buka tu jumlah butir dalam tu cuma ada berapa, 3 butir ke berapa, ke 5 begitu lah. Jadi bila nak kira bayar 100.5, 5 butir, seolah-olahnya sebiji kecil yang kita makan tu RM30. Allah, tepuk kepala. Mahal sungguh. Tiba-tiba ni nak kait dengan ilmu yang bermanfaat. Tiba-tiba tengah durian ni mahal, ada orang hadiahkan kat kita. Ustaz, ni saya hadiahkan 30 hektar ladang durian Musang King Melaka ni Ustaz. Kalau jual ni setiap tahun ni padan jual durian je, tak payah buat kerja lain dah, kaya dah Ustaz. Boleh dah duk run pondok. Tiba-tiba orang bagi 30-40 hektar ladang durian. Cuma dia kata, Ustaz, pokok ni dah lama dah, dia tak boleh berbuah. Mana tahu kalau bagi Ustaz dia buah. Biasanya saya baca kawasan ni setahun cuma habis dalam 30,000 je. 30,000. Kita dengar bulat mata, tapi kita kata insya-Allah buah kot dengan kita. Kita pun ambil, suka lah ni. Suka. Tahun pertama, tahun depannya kita baja 30,000. Baja 30,000 sampai musim durian, orang lain berbuah, kita tak buah. Habis 30,000, tepuk kepala. Allah, habis 30,000. Tak apa, insya-Allah tahun depan berbuah kot. Tahun depan apabila kita buat kerja yang sama, baja 30,000. Semua baja cukup lengkap baik, tapi tak berbuah lagi. Ya Allah, 2 tahun tak buah, habis 60,000. Tahun ketiga soal ni, nak berbaja lagi ke nak tebang? Kita telefon tuan-tuan, sebenarnya pokok ni daripada awal tu pernah berbuah ke? Dia kata dah 15 tahun Ustaz patut buah, tak berbuah-buah. Ustaz tu dah ambil lagi 2 tahun, dah 17 tahun tak berbuah-buah. Jadi sahabat, nak tabur baja ke nak tebang? Ada orang kata tebang. Tak sayang ke pokok durian tu? Kan mahal harga buah dia. Memang buah dia mahal, tetapi pokok tanpa buah apa guna? Itulah tamsilan ulama tentang bagaimana ilmu yang tidak memberi manfaat. Batangnya cantik, daunnya cantik, tapi buah tak keluar. Sehebat mana pun batang dan daun, kalau dia tidak mengeluarkan hasil, maka tidak ada hikmahnya, tidak ada kebaikannya. Tebang habis 30 hektar. Orang tanya, Ustaz, rugilah durian Musang King tebang. 18 tahun tak berubah, tak berbuah. 18 tahun darat dengan 30,000. Siapa ada kalkulator, darat lah. Berapa dah rugi. Oleh kerana itu, bila seseorang menuntut ilmu, kenapa menuntut ilmu? Nak beramal. Kalau ilmu yang dituntut tu banyak, kitab tu habis, kitab ni habis, kitab tu habis, kitab ni habis, tetapi ilmunya tidak diamalkan. Serupalah dengan ladang yang penuh dengan pokok yang memberi hasil yang lumayan, tapi tak pernah berbuah. Jadi kenapa tuntut ilmu? Niat tuntut ilmu adalah untuk melakukan amal. Niat tuntut ilmu adalah untuk beramal dengan ilmu tersebut daripada perkara-perkara yang memberi manfaat. Sesiapa yang menuntut ilmu untuk mendapat kebaikan, untuk melakukan amal daripada ilmu tersebut, maka dia dikira sebagai orang yang sah pada niatnya. Bila sah niat, maka terhasillah segala kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah, ditulis dalam hadis Nabi yang kita baca tadi, yang kita baca semalam. Itu semua kelebihan-kelebihan yang kalau niatnya sah, maka dapatlah dia segala kelebihan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Satu lagi, dah 7.50. Dia memang ada letak 3 niat. Siapa yang ada kitab tu, kita akan nampak 3 niat. Nanti kita akan sambung lagi kata Imam Ghazali tu. Baik, satu lagi. Niat yang dikira sah juga untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu sebagai isyarat keluar daripada kelam kejahilan menuju kepada terang ilmu. Baik, disebut sebagai gelap terang ni adalah gelap terang ni adalah satu analogi yang biasa digunakan oleh ulama bila nak gambarkan tentang dunia ni zulumat, kalau disebut oleh Ibn Atta'illah, disebut dunia zulumat kegelapan, gelap dunia ni. Maka satu-satunya perkara yang boleh menerangkan dia adalah hidayah Allah. Dunia ni gelap, tapi nak terangkan dia adalah hidayah Allah. Maka dunia ni gelap, kejahilan tu menambah kegelapan dunia. Dunia gelap dah, tetapi kalau dunia tu diduduki oleh orang yang jahil tu dia sendiri gelap. Dia gelap, duduk dalam dunia yang gelap, lagi gelap. Lagi gelap. Maka bagaimana orang yang jahil tu nak keluar daripada kegelapan? Sumber kepada cahaya yang boleh menerangi kegelapan kejahilan adalah ilmu. Ilmu menerangkan jiwa yang gelap, sehingga apabila jiwa tu mula bercahaya, maka dia akan cahayanya akan melempah keluar sehingga akan menerangi dunia yang gelap. Jadi ilmu ini cahaya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita ni boleh membentuk diri kita atas muka dunia supaya diri itu boleh selamat di akhirat. Ilmu tu ilmu yang memberi manfaat. Ilmu agama adalah ilmu yang menyebabkan bila kita duduk atas muka dunia tidak terpinga-pinga dengan min aina ila aina. Ramai orang tak mengetahui pun, tak pernah memikirkan pun, tak peduli pun tentang kenapa dia ada atas muka dunia. Diberikan anggota yang cukup, diberikan akal yang boleh berfikir, diberikan segala sebab-sebab. Adakah afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Bukan dia je yang bukan kita je tertanya-tanya, bahkan Allah tanya dalam Quran. Adakah kamu sangka kami ciptakan kamu secara main-main? Adakah kita duk sangka Allah Ta'ala cipta kita dengan akal yang waras, dengan badan yang boleh bergerak, dengan kemampuan begitu gini ni? Adakah dengan main-main? Dah, ada tujuan. Tujuan ni bagaimana nak tahu? Kena mengaji. Bila seorang tu mengaji, maka dia akan nampak sedikit demi sedikit tentang tujuan asal dia, sehingga dia tidak terleka, terlalai dan terikut-ikut dengan manusia yang gelap hati dia. Jadi kalau kita ilmu agama, ya Allah Ustaz, saya ni jahil, termasuk anak sendiri lah, anak jahil. Kita ni jahil, apa tujuan tuntut ilmu agama? Saya tuntut ilmu agama ni kerana nak keluar daripada kelam kejahilan, nak pergi pada terang ilmu. Kalaulah seseorang mempunyai niat begini, kalaulah seseorang itu mempunyai niat begini ketika dia menuntut ilmu, maka niat itu mengesahkan segala fadilat-fadilat. Tetapi kita bukan nak kejar fadilat pun. Jadi nak cerita, kalau niat tu salah, rezeki tak jadi murah. Kalau niat tu salah, malaikat tak tunduk pada dia. Kalau niat tu salah, dia tidak mendapat manfaat yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mencari ilmu. Jadi pentingnya untuk memahami tentang niat yang sah. Dan insya-Allah pada hari esok kita akan sambung lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, poin yang ke-6 muka surat 12 tentang niat ni. Jadi untuk hari ini kita selesai di sini dulu. Kita tengok kok ada soalan.